Bai'at Abdullah bin Umar bukanlah hujjah untuk legitimasi kekhalifahan Yazid. Dalam kitab Al-Ahkamul Sultaniyah karya Abi Ya'la Muhammad bin Husain Al-Farra' Al-Hanbali, ulama Ahlus Sunnah kurun kelima Hijrah, muka surat 23, pengarangnya menulis tentang pandangan Ahlus Sunnah berkenaan pembentukan kerajaan dan bagaimanakah seseorang itu menjadi khalifah. Pengarang menulis riwayat daripada Abdus bin Malik Al-Attar, "Wa man ghalaba 'alaihim bis-sayfi hatta sara khalifatan wa sumiya amiral mu'minin fala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yabita wa la yarahu imaman birran kana aw fajiran." Barang siapa yang mengalahkan mereka dengan pedang sehingga dia menjadi khalifah dan digelar amirul mu'minin, maka sesiapa pun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak boleh bermalam tanpa melihatnya sebagai imam, sama ada dia seorang yang baik atau bermaksiat. Wahtajja bi anna ibn Umar shalla bi ahli al-Madinati fi zamanil harrah wa qala nahnu ma'a man ghalaba. Ia berhujah bahawa Ibnu Umar solat bersama penduduk Madinah dalam ketika peristiwa Al-Harrah, iaitu peristiwa serangan tentera Yazid ke atas kota Madinah dan pembunuhan warganya. Ibnu Umar berkata, kami bersama orang yang menang. Artinya Abdullah bin Umar berpendapat wajib berbaiat kepada pemimpin yang berkuasa seperti Yazid bin Muawiyah. Ini satu pendapat yang tidak masuk akal kerana Abdullah bin Umar tidak pernah membaiat Ali bin Abi Talib, yang mana dalilnya akan kita bahas sebentar lagi. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari muka surat 1759 diriwayatkan daripada Nafi' yang berkata, "Lamma khala'a ahlul Madinati Yazid bin Muawiyah jama'a Ibnu Umar hashamahu wa waladahu faqala inni sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul yunsabu likulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah." Tatkala penduduk Madinah memecat Yazid bin Muawiyah, Ibnu Umar mengumpulkan kerabat dan anak-anaknya lantas berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, setiap pengkhianat diberikan bendera pada hari kiamat, iaitu orang yang tidak membaiat Yazid seperti Husain bin Ali menurut Abdullah bin Umar adalah pengkhianat dan akan diberikan bendera pada hari kiamat. Wa inna qad bay'na hadzal rajula ala bai'illahi wa rasulih, dan kita telah membaiat orang ini untuk berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya." Apa yang kita dapat fahami di sini, bagi Abdullah bin Umar, membaiat Yazid adalah membaiat Allah dan Rasulnya. Wa inni la a'lamu ghadran a'zama min ayyubaya'a rajulun ala bai'illahi wa rasulih thumma yansibu lahul qital. Dan aku tidak tahu pengkhianatan lebih besar daripada seseorang yang dibaiat untuk berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya, kemudian bendera perang diangkat untuk memeranginya. Jelas di sini Ibnu Umar berpendapat Husain bin Ali telah melakukan pengkhianatan terbesar apabila mengangkat bendera untuk memerangi Yazid. Wa inni la a'lamu ahadan minkum khala'ahu wala baya'a fi hadzal amri illa kanatil faisala baini wa bainahu. Dan aku tidak tahu salah seorang di antara kalian jika melepaskan baiatnya, atau tidak pula ia berbaiat dalam urusan ini, melainkan antara aku dan dia ada batas pemisah. Sampai begitu sekali Ibnu Umar menjelaskan hukum tidak berbaiat kepada Yazid. Namun hukum ini tidak pula ia pakai untuk membaiat Ali bin Abi Talib. Dalam kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, penerbit Darut Thayyibah, jilid ke-6, muka surat 142, "Anna ibn Umar kana yukri mazari'ahu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa sadran min imarati Muawiyah." Ibnu Umar menyewakan ladangnya di zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman dan pada awal pemerintahan Muawiyah. Di sini ia tidak menyebutkan sewaan ladang di zaman Ali. Kenapa? Ibnu Hajar dalam muka surat 145 menjelaskan, "Wa innama lam yazkuri Ibnu Umar khilafah Aliyin li'annahu lam yubayi'hu liwuqu'il ikhtilafi alaihi kama huwa masyhur
fi sahihil akhbar wa kana ra'a annahu la yubayi'u liman lam yajtami' alaihi nas. Sebaliknya, Ibnu Umar tidak menyebut tentang kekhalifahan Ali kerana dia tidak membaiatnya disebabkan terdapat perselisihan pendapat. Sebagaimana yang diketahui dalam riwayat yang sahih, Ibnu Umar berpendapat bahawa dia tidak boleh membaiat seseorang yang tidak dipersetujui rakyat. Wa bai'a li Yazid bin Muawiyah thumma li Abdul Malik bin Marwan. Dia membaiat Yazid bin Muawiyah kemudian kepada Abdul Malik bin Marwan. Justru itu, Yazid dan Abdul Malik kedua-duanya adalah khalifah Bani Umayyah. Jadi bagaimanakah nasib penduduk Madinah yang tidak membaiat Yazid? Apakah mereka ini mati jahiliah? Sekurang-kurangnya dalam peristiwa Al-Harrah, 80 orang sahabat Nabi dibunuh oleh tentera Yazid. Apakah mereka tidak tahu kewajipan menaati pemimpin zalim berhati syaitan? Ibnu Abil Hadid turut memberikan pandangan tentang Abdullah bin Umar yang tidak mengenal antara imam yang baik dan imam yang jahat. Dalam kitab Nahjul Balaghah yang disyarah oleh Ibnu Abil Hadid, jilid ke-7, muka surat 159 dan 160, pengarangnya menulis, walam yumayyiz aidan baina imami rushdi wa imamil ghayyi fa innahu imtana'a min bai'ati Ali alaihi salam wa taraqa 'ala al-Hajjaj babahu laylan liyubayi'a li Abdul Malik kay la yabita tilkal laylah bila imam. Ibnu Umar juga tidak dapat membezakan antara imam hidayah dan imam pelampau. Sesungguhnya ia enggan membaiat Ali AS. Dia mengetuk pintu rumah Al-Hajjaj pada waktu malam untuk membaiat Abdul Malik supaya dia tidak bermalam tanpa imam sebagaimana dakwaannya. Li'annahu rawa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man mata wala imamin lahu mata mitatan jahiliyah. Kerana dia sendiri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia berkata, sesiapa yang mati tanpa seorang imam maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Wa hatta balagha min ihtiqaril Hajjaj lahu wa istirzalihi halahu an akhraja rijlahu minal firash faqala asfaqu biyadika 'alaiha, sehinggalah Al-Hajjaj menghinanya dan merendahkannya dengan mengeluarkan kakinya dari permaidani dan berkata, sapulah atasnya. Pada zaman dahulu baiat diberikan dengan menyapu atas tangan, tetapi Al-Hajjaj menghulurkan kakinya kepada Ibnu Umar untuk diusap sebagai tanda memberikan baiat sekaligus menghina Abdullah bin Umar. Dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, jilid ke-16, muka surat 540, diriwayatkan daripada Nafi' yang berkata, anna Muawiyah arada ibn Umar ala ayyubayi'a li Yazid. Diriwayatkan daripada Nafi' bahawa Muawiyah ingin Abdullah bin Umar berbaiat kepada Yazid untuk menjadi khalifah selepasnya. Fa'aba wa qala la ubayi'u li amiraini. Abdullah bin Umar enggan dan berkata bahawa dia tidak akan membaiat dua orang khalifah pada masa yang sama. Maksudnya Abdullah bin Umar masih berada dalam baiat kepada Muawiyah dan dia tidak boleh berbaiat kepada Yazid dalam masa yang sama. Fa'arsala ilaihi Muawiyatu bimi'ati alfi dirhamin fa'akhazaha. Muawiyah mengirim 100,000 dirham dan dia menerima wang itu. Jelas di sini Muawiyah menyogok Abdullah bin Umar. Fadassa ilaihi rajulan faqala lahu ma yamna'uka an tubayi'. Muawiyah menghantar seseorang kepada Abdullah bin Umar dengan menyamar, dan orang itu berkata kepada Ibnu Umar, kenapa kamu tidak membaiat Yazid? Faqala inna dhaka lidhaka, ya'ni ata'a dhalikal mali li ajli wuqu'il mubaya'ah. Abdullah bin Umar berkata, wang inilah untuk baiat aku kepada Yazid, iaitu pemberian wang untuk terjadinya baiat. Inna dini indi izan la rakhis. Nescaya agamaku menjadi sangat murah. Maksudnya seandainya Abdullah bin Umar memberikan baiatnya kepada Yazid tanpa sogokan, maka agama Abdullah bin Umar menjadi sangat murah. Falamma mata Muawiyah kataba Ibnu Umar ila Yazida bi bai'atihi
Falamma khala'a ahlul Madinah, tatkala Muawiyah mati, Ibnu Umar menulis surat kepada Yazid untuk membaiatnya tatkala warga Madinah melucutkan kekhalifahan Yazid. Demikian Ibnu Umar berbaiat sekali lagi kerana baiatnya sebelum ini tidak terpakai sedikit pun. Dalam kitab Al-Wafi bil Wafayat jilid ke-17 muka surat 198, pengarangnya Al-Safadi menulis, wa kana radhiyallahu anhu liwara'ihi qad ushkilat alaihi hurubu Ali ibn Abi Talib faqa'ada anhu wa nadima ala dhalika hina hadarathu al-wafah. Betapa waraknya Abdullah bin Umar dikarenakan duduk diam tidak memerangi Ali, dan ia menyesali kerana demikian sehinggalah tiba ajal kematiannya. Wasu'ila an tilkal musyahid, Abdullah bin Umar ditanya tentang keadaannya yang kelihatan demikian. Faqala kafaftu yadi falam uqdim wal muqatilu 'alal haqqi afdalu. Jawabnya, aku telah menahan diriku, aku tidak maju ke hadapan, tetapi orang yang memperjuangkan kebenaran adalah yang terbaik. Maksudnya Ibnu Umar berdiam diri, tetapi mengikuti Ali lebih baik kerana ia memperjuangkan kebenaran. Ini menunjukkan Abdullah bin Umar menyesal kerana tidak berbaiat kepada Ali bin Abi Talib dan membantunya. Riwayat penyesalan Abdullah bin Umar seperti ini juga boleh didapati dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain dan Al-Isti'ab. Sekarang mari kita lihat dialog dalam pertemuan antara Husain bin Ali dan Ibnu Umar. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Perang Karbala ialah pertemuan antara kedua-dua orang ini. Dalam kitab Al-Futuh karya Allamah Abi Muhammad Ahmad bin A'tham Al-Kufi jilid ke-5 muka surat 25, pengarang menulis dialog yang panjang antara Imam Husain dengan Ibnu Umar. Thumma aqbala Ibnu Umar 'ala al-Husain faqala Aba Abdillah mahlan amma qad azamta alaihi warji' min huna ila al-Madinah. Kemudian Ibnu Umar datang kepada Al-Husain dan berkata, wahai Abu Abdillah Al-Husain, bertolaklah dari perjalanan apa yang telah anda putuskan dan kembalilah dari sini ke Madinah. Wadkhul fil sulhil qaum, masuklah olehmu ke dalam perdamaian. Wala taghib an watanika wa harami jaddika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kamu tinggalkan tanah airmu dan makam datukmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'al li haula'i allazi la khalaqa lahum ala nafsika hujjatan wa sabila, dan janganlah kamu jadikan mereka yang tidak ada akhlak terhadapmu sebagai alasan dan jalan keluar. Wa in ahbabta alla tubai' fa anta matruk hatta tara bi ra'yika, dan jika anda tidak suka untuk memberikan baiat, maka anda ditinggalkan. Fa inna Yazid bin Muawiyah la'anahullah asa alla ya'ish illa qalilan. Yazid bin Muawiyah, semoga Allah melaknatnya, boleh jadi hidup tidak lama. Fayakfikallah amruhu, Allah akan mencukupkan anda. Faqala al-Husain uffun li hadzal kalami abadan ma damatis samawati wal ard. Husain berkata, ucapan ini tidak akan kekal selama ada langit dan bumi, iaitu ucapan kamu tidak ada kebenarannya. As'aluka billah ya Abdullah ana indaka ala khata'in min amri haza. Aku bertanya kepada anda demi Allah, wahai Abdullah bin Umar, adakah aku yang bersalah di sisimu dalam urusan aku ini? Maksudnya Husain bin Ali bertanya, apakah aku yang sedang menuju ke Kufah merupakan perbuatan yang salah? Fa in kunta indaka ala khata'in faruddani fa inni akhda' wa asma' wa uti'. Jika aku salah pada pendapatmu, betulkanlah aku kerana aku tunduk, mendengar dan patuh. Jadi Imam Husain bertanya, di manakah silapnya beliau? Faqala Ibnu Umar, Allahumma la. Ibnu Umar berkata, tidak, demi Allah engkau tidak melakukan kesalahan. Walam yakunillahu ta'ala yaj'al ibni binti Rasulillahi ala khata'in walaysa mithluka min taharatihi wa safwatihi minar rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala mithli Yazid bin Muawiyah la'anahullah. Dan Allah Ta'ala tidak akan menjadikan anak puteri Rasulnya melakukan kesalahan, dan tidak ada seorang pun seperti kamu dalam hal kesucian,
serta pilihan daripada Rasulullah seperti Yazid bin Muawiyah, semoga Allah melaknatnya. Faqala al-Husain, hayhat ya ibn Umar, innal qawma la yatrukuni wa in asabuni wa in lam yusibuni fala yazalu hatta ubayi' wa ana karihun aw yaqtuluni. Al-Husain berkata, jauh sekali wahai Ibnu Umar, kaum itu, iaitu kumpulan Yazid, tidak akan meninggalkan aku sama ada mereka menyakiti aku atau tidak menyakiti aku. Mereka akan teruskan sehingga aku memberikan baiat sedangkan aku tidak mahu, atau mereka akan membunuhku. Jadi maksudnya di sini Ibnu Umar tidak tahu sama sekali, walau di mana pun Husain berada, nescaya Yazid akan membunuhnya. Inna bani Israel kanu yaqtuluna ma baina tulu'il fajri ila tulu'i syamsi 70 nabiyan thumma yajlisuna fi aswaqihim yabi'una wa yashtaruna kulluhum ka'annahum lam yasna'u syai'an. Bani Israel pernah membunuh 70 nabi antara fajar hingga terbit matahari. Kemudian mereka duduk di pasar-pasar mereka, berjual beli, semua di situ seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Ittaqillah Aba Abdirrahman wala tad'anna nusrati. Bertakwalah kepada Allah wahai Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, dan janganlah kamu mengabaikan pertolongan terhadapku. Demikianlah Husain bin Ali memerintahkan Abdullah bin Umar membantunya. Namun Abdullah bin Umar tidak melakukan demikian, malah membaiat Yazid. Jadi kesimpulannya, dakwaan legitimasi Yazid sebagai khalifah kerana baiat Abdullah bin Umar tidak sah, kerana Ibnu Umar sendiri tidak membaiat Khalifah Ali dan tidak tahu yang mana imam yang hak dan imam yang batil.